Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kita sama-sama membuka majlis dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam dipanjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya kasihi Tuan Imam Isa, Muazzin, Bilal dan seterusnya adik-adik jemaah, ahli jemaah puasa tak main masjid dan balai ibadah kampung mata-mata. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan kelapangan pada hari ini, diberikan keinginan, diberikan masa dan kesihatan, sehingga kita dapat bersama-sama pada pagi ini dalam kuliah subuh, insyaAllah lebih kurang 30 minit insyaAllah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT juga, nama paling ibadah kampung mata-mata telah naik ke pesada dunia. Ramai penonton-penonton daripada jauh yang bersama dengan kita lah pada setiap kali kelas kita. Alhamdulillah. Jadi orang tak pernah datang sini pun tiba-tiba bertanya pada ibadah mata-mata tu di mana, cari sendiri lah dalam Google kan. Jadi hari ini insyaAllah kita akan baca hadis Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-58. InsyaAllah hadis yang ke-58, bab as-sidqu, iaitu kejujuran. Jujur iaitu benar, sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama, iaitu benar dalam dan juga luar. Mengatakan satu perkara dengan mulut apa yang ada di dalam hati, ataupun menginginkan satu perkara yang sungguh-sungguh apa yang ada di dalam hati. Hari ini kita baca hadis yang ke-58. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Agak panjang sikit hadis ni, tak panjang sangat, satu muka surat dia. Tapi bukan dua baris, tapi satu muka surat, kertas saya lah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Hadis ini adalah hadis cerita. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bercerita. Jadi bagaimana Nabi ini tahu cerita? Nabi ini tak pernah masuk sekolah, ataupun bukannya Nabi ini lulusan history ke, baca buku sejarah ke dan sebagainya. Tapi Nabi bila dia bercerita, ertinya adalah bahawa dia dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala cerita kepada Nabi melalui Jibril. Jadi apakah yang diceritakan oleh Nabi? Kita ni bila kita nak tahu cerita sejarah, maka kita akan dengar lah, biasanya baca daripada buku-buku yang ditulis oleh ahli arkeologi, ahli sejarah, historian, yang biasanya mereka ni bercerita sejarah ni adalah berdasarkan biasanya memang agak-agak sahaja. Mereka pergi kadang-kadang tebang pokok. Mereka kata pokok ni 10,000 tahun. Mereka kata pokok ni, batu ni sejuta tahun. Mereka jumpa kerangka dinosaur, mereka kata ni 2 juta tahun. Macam-macam lah mereka agak. Tapi itu semua adalah agak-agak semata-mata. Entah betul, entah tidak. Sekali macam tu, sekali macam ni. Macam itulah manusia. Jadi sekarang ini apa yang diceritakan oleh Nabi dan dalam Quran dan juga dalam hadis, maka bagi kita itulah yang paling betul. Yang Quran itulah paling betul.
Contohnya, kita kata adanya satu kaum bernama kaum Ad contohnya. Nabi-nya adalah Hud, tapi sampai sekarang orang tak jumpa di mana tempat dia. Kalau kaum Samud, ada orang jumpa, tempat dia memang ada, sekarang boleh dilihat, iaitu dalam Google pun boleh lihat, iaitu di utara Madinah. Sekarang dibuka untuk orang melawat tempat tu. Tapi tak cantik juga melawat. Kalau melawat, Nabi kata kecuali menangis, makna sedih. Sebab itu adalah tempat kaum Samud, iaitu bukit-bukit yang ditebuk untuk dibuat rumah. Jadi kisah-kisah terdahulu ni, sahabat-sahabat Nabi ni sangat-sangat jauhlah berbeza sahabat Nabi dengan orang-orang yang bukan sahabat ni, orang yang tak percaya kepada Muhammad ni. Kerana sahabat Nabi, mereka ni dengar cerita daripada Nabi, dan cerita tu adalah betul. Dan kemudian orang-orang Islam ni dia percaya, yakin bahawa Quran itu adalah datangnya daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala Maha tahu apa yang Allah Ta'ala cerita kepada kita adalah merupakan itulah sejarah yang paling benar, yang paling betul. Cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia cerita satu-satu perkara kepada kita semua dalam Al-Quran, dia tak cerita semua benda. Dia hanya cerita perkara-perkara yang tertentu saja. Contohnya kepada kita tentang Fir'aun, tentang Nabi ini, tentang Nabi Nuh dan sebagainya. Allah Ta'ala tak cerita kan, cerita kapal dia macam mana, berapa lapis kapal dia, contohnya ada berapa ekor burung, berapa ekor binatang di dalam kapal tu. Tetapi Allah Ta'ala akan cerita dalam Quran perkara yang penting bagi kita. Oleh kerana itulah maka sangat rugilah kalau kita sebagai orang Islam tiba-tiba kita tak belajar Quran ataupun tak tahu apa yang ada dalam Quran, tapi kita boleh tahu apa yang ada di luar Al-Quran. Jadi kadang-kadang kita ni terpengaruh dalam Astro dah tak ada lagi dalam tiga. Dalam Astro ada cerita macam-macam, saya kata inilah History Channel lah, macam-macam kan. Jadi discovery, jadi dia cerita secara dahulu, tapi itu belum tentu betul atau tak betul. Itulah kan. Tapi dalam Quran kita tak tahu. Jadi rugilah orang Islam tak tahu apa dalam Quran ataupun dalam hadis. Hari ini kita nak tengok cerita satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang Nabi kata waza nabiyyun minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim. Hadis ni Nabi kata telah berperang seorang nabi daripada nabi-nabi. Telah berperang seorang nabi daripada nabi-nabi. Siapa nabi ni? Itu Nabi SAW cerita dalam hadis ni. Tapi ulama-ulama hadis diambil daripada hadis-hadis yang lain yang mengukuhkan hadis ni. Nabi yang diceritakan oleh Nabi kita SAW kepada para sahabat ni ialah Yushab bin Nun. Yushab bin Nun ni masyhur jugalah. Dia seorang Nabi tapi tak disebut dalam Quran. Dia ni seorang Nabi daripada Bani Israel. Bani Israel, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang beri kehebatan kepada mereka ni. Sejak daripada Nabi Ishaq anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sampailah kepada Nabi Isa alaihissalam. Semua Nabi-Nabi adalah daripada Bani Israel. Itu kata semua ulama kata itulah. Dan kemudian yang keduanya, semua ketua-ketua kepada Bani Israel sejak daripada Nabi Ishaq ni adalah merupakan daripada Nabi-Nabi. Jadi mereka ni kepala dia, ketua mereka, kita kata sultan, raja, presiden, mereka ni adalah Nabi-Nabi semua. Itu hebat mereka. Jadi perkara ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata Bani Israel yasusuhum al-anbiya. Bani Israel dikepalai, diketuai mereka ini sejak daripada zaman bapa dia yang pertama, iaitu anak Nabi Ishaq Yaqub alaihissalam, sampailah kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun Nabi Isa bin Maryam. Maryam tu binti Imran. Nabi Isa bin Maryam binti Imran. Dia itulah Bani Israel. Nabi Zakaria Bani Israel, Nabi Yahya Bani Israel. Semua tu Bani Israel. Jadi kenapa Bani Israel ni dapat kelebihan ni, hebat sangat ni? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada mereka ni kepimpinan dunia pada masa tu. Allah Ta'ala nak beri amanah kepada mereka, amanah pimpin dunia ni dengan Islam. Mereka sepatutnya nama mereka ni Islam, mereka ni bukan Kristian, mereka ni bukan Yahudi. Tapi mereka ni telah ubah ajaran tu, tukar ajaran tu, rosakkan agama yang benar tu
daripada Islam kepada menjadi Kristian ataupun Yahudi. Jadi Yahudi itu berasal daripada bangsa Yahudi. Kristian itu daripada Jesus Christ, Christ jadi Kristian. Dia tambah belakang. Saya orang putih lah, Kristian, Jesus Christ. Kita tak panggil dia agama Nabi Isa, kita panggil dia ialah Islam asalnya yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Jadi itu kehebatan Bani Israel. Sehingga dalam Quran ada satu surah nama mereka dapat nama. Orang lain tak dapat. Yang lain ni nabi-nabi biasanya ataupun nama binatang. Tapi Bani Israel ni Allah Taala kata kerana faddalna 'alal 'alamin. Allah Taala kata kami telah muliakan Bani Israel ni. Allah Taala telah angkat Bani Israel ni daripada bangsa-bangsa yang lain di zaman mereka, bukan di zaman sekarang. Mereka ni orang Yahudi, mereka gunakan perkara ni, mereka kata mereka lah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Jadi ni yang dia kata, yang sampai sekarang ni mereka kata sebab itulah mereka anggap, mereka rasa orang lain selain daripada Bani Israel ni adalah dalam satu istilah mereka tu mereka kata lembu. Lembu ni maknanya boleh dimainkan, boleh digunakan untuk baca tanam, apa boleh lembu semua. Jadi dalam ajaran Yahudi ni riba dengan orang lain boleh, tapi dengan bangsa mereka tak boleh. Jadi mereka jaga sangatnya Bani Israel ini. Jadi mereka cocoklah sekarang ni guna DNA dia carilah keturunan. Kalau bukan keturunan Israel tak cukup, orang Yahudi tak cukup. Tu orang Yahudi lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah melaknat mereka kerana mereka ni terlalu lama diberikan rasul-rasul dan nabi-nabi, tapi mereka ni engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perangai mereka. Jadi Allah Taala abadikan dalam Quran nak ajar kepada umat Islam, kita umat Nabi Muhammad, jangan jadi seperti orang Yahudi. Perangai mereka banyak dalam Quran ni. Jadi kita kena bacalah. Jadi sepatutnya anak-anak kita pun kena diajar, diberitahu apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Permulaan starting surah tu dalam Al-Quran tu soal Al-Baqarah. Soal Al-Baqarah tu starting dia dengan cerita tentang penciptaan Nabi Adam. Lepas itu terus cerita tentang Bani Israel. Jadi maknanya Bani Israel itu pentinglah kita semua tahu perangai jahat mereka dengan nabi-nabi mereka. Jadi Nabi ni apa dia diceritakan ni, ada juga di kalangan mereka yang baik lah, jadi sedikit saja, sebahagian daripada mereka yang baik. Kalau nak tahu juga boleh tengok cerita kisah Nabi, kisah Talut dengan Jalut. Boleh contohnya. Jadi seorang Nabi, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, waza nabiyyun minal anbiya, seorang Nabi daripada Bani Israel, iaitu Yusha bin Nun, telah berperang. Faqala liqaumihi, lalu dia berkata kepada orang-orang yang bersama dengan dia, orang-orang yang berperang dengan dia lah, orang yang mengikut dia. La yatba'ani rajulun malaka budda'a imra'atin. Yang pertama sekali dia kata, ni aku nak pergi berperang ni, sekarang aku nak pergi berperang. Jadi aku nak beri amaran lah, dia kata, tak boleh ikut aku pergi berperang pada hari ini seorang lelaki yang memiliki, kalau ikut sini ialah kemaluan maksudnya. Budda'a imra'atin, kemaluan perempuan. Maksud sini ialah orang yang baru berkahwin. Ulama kata orang yang baru berkahwin tetapi tak sempat lagi, wa huwa yurid an yabniya biha walamma yabni biha. Itu maksud dia lah, seorang tu baru berkahwin tapi tak sempat lagi pergi bersama dengan isteri dia. Dalam bahasa Arab dia panggil bina. Dia panggil bina ni mana sudah bina belum, ada kata sudah bina belum, ni dah kahwin tapi tak bersama lagi. Jadi ada orang kahwin tapi dia tak pergi duduk bersama lagi suami isteri. Jadi orang tu dipanggil bina. Jadi bila dah pergi duduk bersama isteri tu, tinggal bersama isteri, itu nama dia bina. Ada orang kahwin gantung, orang kahwin gantung tu maknanya dia belum bina lagi tu. Dinamakan bina tu kerana dulu yang sejarah dia, kalau orang tu sudah kahwin, lalu jadi keluarga perempuan ni akan hantarlah ke rumah lelaki. Gitu. Jadi lelaki ni akan ada dalam rumah dia, jadi dia akan buat tanda satu, tanda binaan. Dia buat binaan lah, tanda macam mana orang tahulah, ini rumah ni baru kahwin. Gitu. Jadi orang mungkin nak kacau lah kot kan. Seminggu 2 minggu biarlah dia nak honeymoon situ. Dulu tak ada nak pergi honeymoon ke Langkawi ke Bali ke, tak ada dulu. Jadi berhoneymoon di rumah je lah. Dulu main-main di padang pasir kot dia dah kot. Jadi dia buat binaan. Jadi dia panggil akhirnya istilah dia
dah bina ke belum? Kita dah bina ke belum? Bina apa? Bukan bina rumah, tapi maknanya dah bersama atau belum. Dalam hadis ni dia kata Nabi Yusha bin Nun ni ketika dia nak keluar pergi berperang ni, dia berkata kepada kaum dia, orang-orang bangsa Yahudi ni, bangsa Bani Israel, jangan mengikut aku pada hari ni, tak boleh ikut aku. Seorang lelaki yang baru kahwin tetapi belum lagi bersama dengan isterinya. Itu nombor satu. Nombor dua, dia kata wala ahadun, dan juga wala ahadun, jangan juga seorang yang bana buyutan lam yarfa suku faham. Dia dah bina rumah, dia dah tengah buat rumah, sedang bina rumah, tapi belum diangkat atapnya. Jadi maksud dia ialah dia sedang buat rumah, tapi belum siap lagi rumah dia. Itu ada lagi lah tiang nak pasang ke, atap nak pasang ke, ataupun apa nak pasang lagi lah. Kalau kita bina rumah sekarang ni, mana bina rumah sendiri. Jadi sebab dia kita dah kemudian. Itu yang kedua, orang sedang bina rumah tapi rumah dia tak selesai lagi. Yang ketiga, Nabi Yusuf kata tak boleh ikut aku. Orang siapa? Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantaziru auladaha. Seorang yang baru membeli kambing ataupun unta yang sedang bunting, unta yang nak beranak, unta yang baru nak ada anak dalam perut dia tu, tak lama lagi dia akan beranak. Itu. Kemudian dia kata khalifat, itu nama khalifat, wa huwa yantaziru auladaha, sedangkan dia sedang menunggu anak kepada binatang tu nak lahir. Jadi ini tiga benda yang disebut oleh Nabi Yusuf bin Nun, orang yang tak boleh ikut dia, tak boleh ikut pergi berperang. Kenapa? Ulama-ulama kata kerana ketika tiga perkara ni ialah zaman dahulu, inilah perkara-perkara yang mengganggu seseorang tu. Kalau kita lah contohnya kalau kita nak sembahyang, contohnya sembahyang, kita pasal sembahyang dalam pekor. Kalau seorang tu sakit perut ke, nak buang air ke, nak kencing ke, nak kameh ke, nak tak tahulah kameh besar kameh kecil ke, tak apalah. Contohnya, jadi nak sembahyang jemaah kata, orang dah komai kata, macam mana? Dia nak pergi buang air dulu ke, tertinggal 1 rakaat, 2 rakaat, ataupun dia nak ikut jemaah dulu. Jadi ulama fiqh kata makruh masuk kepada sembahyang kalau rasa nak buang air. Better pergi buang air dulu, kemudian barulah datang sembahyang dalam keadaan tenang, dalam keadaan tak ada fikir, tak ada serabut. Kalau kita tergeliat-geliat, apa tergeliat-geliat ni? Tengok sebab apa? Nak buang angin. Habis sembahyang je, melompat keluar tu, ataupun tengah-tengah sembahyang. Jangan tengah sembahyang, tengah sembahyang. Habis sembahyang je bunyi kan. Contohnya. Jadi tak digalakkan itu. Ulama kata makruh. Itu makruh itu nak pergi sembahyang. Ini cerita dia nak pergi perang. Jadi kenapa Yusuf bin Nun ni tak benar kan? Nabi SAW cerita ni tentang Yusuf bin Nun, nak beritahu kepada para sahabat lah. Nanti maknanya faham lah, aku nak pergi berperang. Nanti kalau ada orang yang macam ni keadaan dia, jangan ikut aku lah. Sebab apa jangan ikut? Sebab orang tu hati dia akan jadi dua. Memang hati satu je, tapi jadi macam maknanya sambil-sambil ikut aku, hati duduk di rumah, hati teringat ke isteri. Nanti isteri hati ingat pada kambing dia nak beranak, ataupun ingat kepada rumah dia yang tak siap-siap lagi. Jadi artinya ialah tak nak, bukanlah maksudnya kalau ada macam tu tak boleh. Tidak, tapi nak ceritanya ialah hati seseorang tu bila nak buat satu kebaikan, dia sepenuh hati. Jangan sebab dia tak nak, dia kata nanti akan ikut bersama dengan aku pergi berperang, tiba-tiba orang tu separuh hati nak perang tu, betul ingat. Jadi kita buat ibadat ke, kita buat ni pergi berperang ke, sebagaimana dalam cerita ni, dia dah mestilah sepenuh hati. Kita tak nak jauh-jauh. Itu nombor satu. Kemudian yang keduanya, jadi dia sebut tiga ni kerana tiga perkara itulah kan. Yang pasal kambing dengan unta tu sebab zaman tu tak ada apa ni saham ke, tak ada apa lagi. Macam-macam lah kan, tak ada. Zaman dulu tu yang ada. Sama ada kahwin, sama ada rumah, atau sama ada harta pencarian dia. Harta dia tu dia nak kambing dengan unta. Kemudian Fawaza
Lalu dia pun berperang. Akhirnya pergilah berperang. Fadana minal qaryah. Dan tiba-tiba lampu tu mereka pun berjalan ke berperang sampailah kepada satu kampung. Kampung tu ialah dikatakan kampung Ariha. Ariha tu maknanya Jericho kan. Sekarang ni Jericho ni dekat dengan Baitul Maqdis. Dia tak jauh daripada Baitul Maqdis kan. Jericho adalah bandar sana tu. Nama dia Ariha dalam bahasa Arab. Jauh pun bahasa Inggeris dipanggil Jericho. Sampai pada masa itu dia kata padana minal qaryah salat al-asri atau qariban min dhalik. Pada masa itu dekat-dekat dengan asar. Asar waktu asar ataupun hampir-hampir dengan asar, dia kata faqala lisyamsi. Jadi matahari nak jatuh lah. Kalau itu maknanya dalam 2 jam lagi maghrib lah. Gitu. Tapi dia nak pergi ke kampung tu. Dia nak pergi berperang lah, maknanya adalah masalah perang. Dia cerita sebab kenapa ni. Tapi dia nak berperang ke kampung tu. Tapi tiba-tiba nak maghrib. Kalau maghrib, kalau jatuh matahari, zaman dulu dia tak berperang, dia akan berhenti perang. Automatically sistem dia. Memang dah ada perjanjian apa kan. Tapi dah nak maghrib. Jadi masa ada 2 jam, sempat atau tak sempat nak berperang ni. Gitu. Jadi faghaza padana min al-qaryati salat al-asri atau qariban min dhalik. Faqala lisyamsi. Lalu dia pun berkata, Nabi Yusha ni berkata kepada matahari. Dia berkata kepada matahari. Bukannya innaki ma'murah. Kamu ni, wahai matahari, kamu ni berjalan mengikut suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu kau pusing ni, nampak dia punya apa ni, jelas dia punya cara fikir seorang Nabi Maknanya semua benda di keliling kita ni sebenarnya adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Semua benda ni ikut macam matahari dalam Quran sebut kan, tajri li mustaqarrin laha. Matahari itu berjalan berpusing pada orbitnya mengikut putaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia tak pernah berubah, dia tak pernah lari. Cuma jadi mudahlah orang-orang astronomer datang kemudian buat kiraan. Sampai sini dia akan gerhana, sampai sini dia akan ni. Memang betul. Dia boleh predik dah. Dia kata, hari ni, masa ni, time ni, saat ni, second, minit ni akan gerhana. Kata astronomer. Kita tengok tu, betul, gerhana betul. Jadi dia pun berkumpul ramai-ramai buat teropong dia ambil gambar. Tu. Jadi maknanya boleh tahu di mana gerhana. Macam mana dia boleh tahu ni? Sebab putaran matahari tu dah memang tetap mengikut apa yang telah diatur oleh Allah SWT. Dia tak pernah lari. Kalau lari sedikit je, siap kata. Telah kabut manusia. Itulah hari kiamat tu Allah tak janji kan. Kita ni matahari ni beralih sikit, jadi bisa sejuk, jadi bisa panas. Sikit je pusingnya, berapa ratus kilometer kira berapa ratus kilometer kita daripada Australia. Tak jauh sangat pun. Rasanya berapa tau? 3,000 ada yang ni. Saya tak tahu, satu tempat nak kira. Katalah Australia, New Zealand ataupun dengan Jepun. Tengok-tengok Jepun tu salji ni. Kita tak ada salji. Berapa jauh daripada bumi berpusing sikit. Jauh daripada matahari tu. Bila jauh sikit, berpusing sikit, terus jadi salji. Terus jadi hujan, terus jadi kemarau, kebakaran, macam-macam. Maknanya matahari itu dia berjalan mengikut limustaqarrillah. Dia berjalan mengikut jalan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi sebab itulah. Jadi ini kata Yusha bin Nun ni, innaki ma'murah wa ana ma'mur, dia kata. Tu dia faham. Kau matahari, kau ni Allah Ta'ala berjalan mengikut suruhan Allah. Makmur tu maknanya ikut arahan. Aku pun, dia kata, wa ana makmur. Aku pun ikut arahan Allah Ta'ala juga. Kau ikut arahan Allah Ta'ala juga. Jadi sekarang kita dua-dua ni hamba Allah kan? Kau bukan aku. Jadi sekarang dia kata apa? Allahumma, dia pun berdoa lah kepada Allah. Bukan berdoa kepada matahari. Dia kata, Allahumma ahbisha alaina. Ya Allah, tahan matahari. Minta lah Allah tahan matahari, jangan buang. Jadi matahari pun tak bergerak. Masya Allah, hebat ya. Ini bukan kuasa dia, tapi kuasa Allah. Dia minta kepada Allah. Gitulah. Jadi kita pun apa-apa minta kepada Allah. Kalau zaman-zaman dulu minta, kadang-kadang minta kepada kubur, salah. Kadang-kadang kita pergi kepada kubur tu bukan minta kepada kubur. Ahli kubur itu tak boleh, sesat tu. Ahli kubur tak boleh, walaupun dia hebat mana pun. Sehingga kan kalau pergi kepada kubur Nabi pun tak boleh minta kepada Nabi, ya Nabi tolonglah. Nabi tak boleh. Yang boleh pergi ni Allah SWT. Cuma kita ambil keberkatan Nabi tawassul tu cerita lain. Tawassul dengan wali-wali tu. Tapi minta dengan wali tak boleh.
Minta kepada orang mati tak boleh, sebab dia sendiri tak boleh. Kalau orang wali, kalau wali, kalau nama dia wali jadi kalau minta kepada wali mana pun, hebat mana pun, wali pun mati, dia pun tak boleh nak jaga diri. Macam mana kita nak minta supaya kita ni hilang penyakit? Dia pun berpenyakit. Gitu kan. Jadi tak boleh minta kepada Allah SWT. Jadi dia minta kepada Allah, Allahumma habisha alaina, ya Allah, tahan matahari ini untuk kami. Fahu bisa, tiba-tiba matahari pun tak bergerak, mati situ matahari. Jadi jangan tanyalah pun nanti orang tempat lain macam mana terasa, macam mana tak gelap lagi ni. Betul kan. Kalau yang nak maghrib tu macam mana kan? Kalau ikut time sepatutnya pukul 6.30 ni maghrib, tapi dia tak maghrib. Tu asar je pukul 6.30. Tempat lain jangan tanya. Itu Allah punya kuasa kan. Ada juga orang tanya kan, nanti kan matahari naik sebelah barat tak? Betul. Kata bila nak kiamat, tanda kiamat besar, matahari naik sebelah barat. Jadi bila naik sebelah barat, siapa yang naik sebelah barat? Sebabkan bumi bulat. Kita dulu ke orang di England tu, belum naik lagi matahari sebelah barat. Sebab tu kita yang naik sebelah barat. Macam mana pula? Jangan duduk kening lah. Tak payah fikir. Benda tu kan, itu fikir yang tak perlu. Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala boleh buat. Dia nak lepaskan bumi ni ke, dia nak bulatkan bumi ni ke, dia nak apa segi ke, terpulanglah pada dia kan. Itu kuasa Allah Ta'ala. Nanti nak buat macam mana, Allah Ta'ala boleh hancurkan bumi ni pun. Jadi jangan susah hati lah, jangan fikir. Jadi matahari pun tiba-tiba fahu bisan hatta fathallahu alaihi, sehingga Allah Ta'ala pun memberi kemenangan. Fatah tu maknanya memberi kemenangan kepada Nabi Yusuf bin Nun. Kemudian fajama'al ghanaim, lalu dikumpul-kumpullah harta-harta rampasan perang yang banyak. Dapatlah harta rampasan perang. Jadi dikumpul-kumpul. Fajahat, yakni nar. Pada masa tu dia syariat Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad ni dia berbeza dengan syariat Nabi sebelum daripada itu. Syariat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad ni berbeza. Sebelum daripada Nabi Muhammad, harta rampasan perang, kalau pergi perang tak harta tak boleh ambil. Jadi dia akan kumpulkan harta di satu tempat, itu harta rampasan perang ni. Kemudian api akan datang daripada langit, dia akan bakar semua. Macam tu. Itu yang berlaku dulu lah sebelum daripada Nabi Muhammad. Jadi kelebihan umat Nabi Muhammad ni ialah diberikan halal ghanaim, ataupun ghanimah. Maknanya kita boleh ambil harta ghanimah rampasan perang. Jadi zaman ini, dia kata zaman Yusuf bin Nun ini, fajama'al ghanaim, dia ambil, dia kumpulkan harta rampasan perang tu. Faja'at ya'nam, api pun datang daripada langit. Litakulaha, untuk api makan harta. Makan maknanya bakar semua tu. Falam tata'amha, tiba-tiba api tu tak nak pergi kepada makhluk, kepada harta. Dia datang-datang, dia macam taksir aku. Mari-mari dia lagi. Pelik ni, kenapa api tak makan? Jadi Nabi Yusuf pun pelik. Jadi dia kata, faqala. Lalu Nabi Yusuf pun berkata, inna fiikum ghulula. Ni mesti ada orang di kalangan kamu ni yang hulul. Hulul ni maknanya orang yang ambil harta senyap-senyap. Harta rampasan perang dia ambil, dia simpan pada dia. Yelah, kalau emas apa-apa sumbat dalam poket, letak dalam poket, mana orang tahu. Jadi maknanya dia kata, ni ada hulul ni. Lalu falyubayani min kulli qabilatin rajul. Jadi dia suruh kumpulkan satu kabilah, satu kabilah. Satu kumpulan ni, puak ni. Setiap puak tu minta seorang datang berjabat tangan dengan aku, salam dengan aku. Nabi Yusuf kata. Lepas tu falazifat yadu rajulin biyadihi, tiba-tiba satu daripada kabilah ni, seorang lelaki itu melekat tangan dia. Ada yang sambung, salam melekat. Jadi Nabi Yusuf kata, fikum al-ghulul, kata. Pada kabilah ni ada ghulul. Ada orang yang suri harta. Kemudian faltuba yakni kabilah tu. Sekarang ni semua kabilah ni, semua kumpulan ni salah dengan aku pula. Dia pun salah lah dia. Pada zikat yadu rajulaini aw salasatihim biyadik. Tiba-tiba dua orang bila ambil kabilah ni, dua orang ataupun tiga orang, dia kata tangan dia melekat kepada tangan Nabi ni, nama Nabi Yusuf. Faqala,
Dan Nabi Isa pun berkata, fikum al-ghulu, pada kamu ni, kamulah yang mencuri harta. Mereka kata fajaru, lalu mereka pun bawa lah, maknanya bawa keluar lah, keluar kan, memang betul. Mereka ambil apa? Fajaru bi raqsi misli raqsi baqarah min az-zahab. Lalu mereka pun keluarkan emas sebesar kepala lembu. Hebatnya, maknanya besar lah. Emas di zaman dulu maknanya emas besar kepala lembu. Itu yang dicuri. Yang tak dicuri dia bertambung-tambung, tak tahu kan berlombok-lombok tu. Jadi kalau orang salah sekarang ni kan, orang suka gali-gali kan, teknologi ni, gali sini, gali sini, cuba emas kan. Mungkin banyak emas dah hancur lah, aku tak tahu lah pergi ke mana kan. Sebab dari bakar oleh hampir. Kalau yang Islam lah, yang dulu Wallahualam. Tapi tak mana-mana besar yang emas pada zaman tu, emas tu dah besar kepala lembu. Itu ada simpan. Jadi kemudian fawadhaha, lalu Nabi Isa pun ambillah emas tu, kepala lembu tadi tu. Kemudian faja'atin nar fa'akalatha. Lalu bila letak saja dalam harta rampasan banyak-banyak tu, api pun datang, bakar semua sekali. Api pun menyambarlah harta tersebut. Falam tahillul ghanaimu li ahadin qablana. Nabi kata, sebelum daripada ni tidak pernah lagi dihalalkan harta rampasan perang untuk orang-orang sebelum daripada aku, sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa uhilla halallahu lana al-ghanaimah. Kemudian sekarang ni Allah Taala telah menghalalkan harta ghanimah lima ra'a wada'fana, lima ra'a da'fana. Selepas daripada Allah Taala tahu kita ni lemah, umat Islam lah lemah pada hari ini, wa ajzana fa'alnaha lana, lalu lalu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Hadis setakat tu hadis muttafaqun alaih. Jadi hadis ni kesimpulan dia yang dikatakan oleh ulama ialah pengajaran daripada hadis ini bahawa dia kata Nabi mana-mana Nabi pun dia akan melarang umat dia daripada mengikut dia ataupun membuat apa-apa secara umumnya kalau seseorang itu tidak sepenuh hati, tidak ikhlas sepenuh hati untuk buat satu benda. Jadi dia beri amaran. Nabi tak tahu mana satu orang ni ikhlas, orang ni tak ikhlas, orang yang ada masalah. Tapi siapa yang ada rasa ada masalah, yang tak boleh sepenuh hati buat satu benda, dia kata baik jangan ikut aku. Contoh selepas daripada itu ialah, kalau kita tengoklah kisah-kisah zaman sebagai contohnya, zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Ayyubi ni seorang sultan kepada negeri Mesir dan Syam. Di zaman Baitul Maqdis diambil oleh orang Kristian. Orang Kristian datang daripada Eropah. Dia telah tawan Baitul Maqdis selama lebih kurang 70 tahun. 70 tahun Kalau sekarang ni Baitul Maqdis diambil oleh orang bukan Islam dah berapa tahun lah, daripada tahun 1948 sampai sekarang. Saya tak sempat kira sendiri kan. 1948 tahun 2021. Dulu zaman Salahuddin Al-Ayyubi ni cerita tahun 1100 ni, lebih kurang orang Kristian telah ambil Baitul Maqdis. Bila mereka masuk ke Baitul Maqdis, mereka bunuh semua orang Islam dalam tu. Lebih kurang 70,000 orang Islam mati kena bunuh dalam kota tu. Jadi darah dia kata sampai kuda tu kalau pijak tu dia jadi macam sungai darah pada masa tu. Dia bunuh orang Islam ramai-ramai, orang Kristian. Lepas tu jadi orang Islam ni plan macam-macam nak ambil balik Baitul Maqdis daripada orang kafir ni, orang Kristian yang datang daripada Eropah. Tapi tak boleh. Orang ni cuba tak dapat Baitul Maqdis. Sampailah kepada Sultan Salahuddin. Salahuddin ni nama dia bukan Salahuddin, nama dia Yusuf. Kubur dia ada dekat apa ni? Dekat Mesir. Ada masjid dia, Masjid Salahuddin. Jadi dia cuba nak ambil apa ni dia tengok, dia rupa-rupanya dia kata orang Islam ni tak mungkin ambil Baitul Maqdis ni. Sebab apa? Sebab mereka ni sendiri sama-sama sendiri bergaduh. Orang ni kata macam ni, orang kata. Jadi banyak masa tu banyak raja-raja. Masing-masing nak jadi raja semua. Ni raja kumpulan ni, kau kawasan ni raja Mesir ni, raja Syam ni raja. Macam-macam lah raja-raja. Jadi Salahuddin tengok tak jadi benda. Yang aku kena satu bagi, semua kena jadi satu sultan saja. Tak boleh ramai-ramai sultan. Akhirnya jadi satu sultan. Dia perang semua dulu orang Islam ni hingga tengah-tengah tu Baitul Maqdis. Sekarang barulah dia pergi serang Baitul Maqdis. Serang Baitul Maqdis dalam peperangan Hittin pada masa tu. Lalu dia pun dapat tawan lah
Baitul Maqdis tu daripada orang Kristian. Dia tak bunuh orang Kristian tu, dia suruh orang Kristian balik. Awak nak keluar, nanti kat sini ingat tapi kena jadi baik, jangan buat kacau orang. Lepas tu sebab itulah masyhur Saladin orang panggil orang putih panggil Saladin. Ada cerita tu kan, dia tengok juga. Jadi dalam cerita tu, dalam kisah Salahuddin ni, antara hebat Salahuddin ni apa? Kalau nak pergi berperang, jangan cek malam-malam tu dalam kemah dia tu, dia cek siapa yang tak sembahyang malam tak boleh pergi berperang. Maknanya orang yang mulai tak boleh berperang. Tu dahsyat dia lah, dia ceritakan. Nak tunjuk dia nak apa? Orang yang nak pergi berperang ni kena kuat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sembahyang pun tak macam mana Islam nak menang kan, Islam kalah dulu kena. Jadi musuh pun tak sembahyang juga, kita pun tak sembahyang juga, kita nak berperang dengan dia. Sama je kita dengan dia. Jadi Allah Taala tak tolong. Jadi macam itulah dia takut Allah Taala tak tolong kita. Jadi macam itulah yang berlaku dalam ini ialah tengok api tak makan, kata pergi berperang pun tak boleh. Kalau orang tu ada dalam hati dia masih lagi perasaan yang tak sepenuhnya nak berperang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sedikit pengajaran daripada hadis ini. InsyaAllah akan datang kita akan sambung hadis yang ke-59, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insyaAllah kita tangguhkan majlis pada pagi ini dengan sama-sama membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina